Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang dihormati lagi dikasihi barisan para warden sekalian, yang dihormati lagi dikasihi pelajar-pelajar, putera-puteri yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam ini kita manjatkan syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bersiaran langsung secara atas talian. Jadi apa khabar semua pelajar-pelajar yang dirahmati sekalian? Diharapkan pelajar-pelajar semua sekarang ini sedang berbahagia dalam keadaan ceria. Mudah-mudahan kita semua selamat daripada segala bencana dan yang seumpama dengannya. Pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian, pada kesempatan masa kali ini Ustaz ingin berkongsi beberapa perkara yang berkaitan dengan kehidupan kita sebagai manusia. Sebagaimana ayat Al-Quran yang dibacakan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tidak menciptakan jin, Allah tidak menciptakan manusia, melainkan untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum itu, sebelum Ustaz terlupa, lebih dahulu Ustaz mengucapkan tahniah kepada semua pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian kerana telah berjaya dipilih menjadi salah seorang daripada kalangan warga Politeknik Port Dickson. Kan? Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas kejayaan pelajar dapat melanjutkan pengajian di Politeknik Port Dickson ini. Mudah-mudahan pelajar semua dapat mengambil kesempatan diterima melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi ini untuk mendapatkan sebanyak ilmu, sebanyak kemahiran yang kita semua boleh ambil ketika tempoh belajar di Politeknik Port Dickson ini, insya-Allah. Okey, jadi kita balik semula kepada kita punya perkongsian di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya di dalam alam ini ada banyak makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ada banyak makhluk, beribu-ribu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di alam ini. Alam dunia, di alam air, di udara dan sebagainya. Ya, dan kita antara salah satu daripada beribu-ribu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di antara makhluk itu kalau kita nak spesifikkan sedikit, di antara makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu boleh kita bahagikan ia sebagai makhluk yang disebut sebagai jamadat, makhluk yang tidak bernyawa. Okay, makhluk yang tidak bernyawa. Makhluk yang tidak bernyawa ni, pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian, dia tidak boleh membina kemajuan pembangunan dalam kehidupan mereka. Okay, makhluk-makhluk yang disebut sebagai jamadat ini apa dia? Seperti batu, seperti kayu, pasir, air, kan? Ini yang disebutkan sebagai makhluk jamadat, dalam kategori jamadat. Okey. Tapi kewujudan makhluk ini dia memberi manfaat kepada makhluk yang lain. Walaupun dia tidak boleh membina kemajuan, pembangunan, tamadun
di dalam kategori dia, tapi dia memberi manfaat kepada kehidupan makhluk yang lain. Contoh dia makhluk tumbuh-tumbuhan, makhluk yang dikenali sebagai makhluk nabat, makhluk tumbuh-tumbuhan, pokok kayu dan sebagainya lah, kan, pokok-pokok tumbuh-tumbuhan yang kita lihat yang ada di dalam dunia ini memerlukan kepada perkara-perkara yang kita sebut sebagai jamadat tadi, yang memerlukan kepada cahaya matahari, memerlukan kepada air untuk terus hidup subur dan seumpamanya. Walaupun kita tengok pokok itu hanya bersifat boleh membesar, boleh berkembang biak, tetapi pokok itu dia statik, dia tidak boleh bergerak ke mana-mana. Tidak sekali kita tengok waktu kecil pokok durian di sebelah rumah kita. Bila kita dah berumur 20 tahun, mungkin pokok itu dah tak ada di tepi rumah kita, tapi dia berpindah di belakang. Itu tidak mungkin berlaku kepada makhluk tumbuh-tumbuhan. Tapi apa istimewanya kepada makhluk tumbuh-tumbuhan ni, pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian? Apa yang istimewa pada kejadian makhluk tumbuh-tumbuhan ini? Kalau kita lihat kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kalangan makhluk tumbuh-tumbuhan ini, kita dapati antaranya, kan, pokok-pokok tumbuhan ini mendapat siraman daripada sejenis air, iaitu air hujan, tetapi melalui siraman air hujan sahaja dia boleh menumbuhkan pelbagai bentuk rupa pokok tumbuh-tumbuhan, kan. Air yang sama kalau kita tengok, kalau menyimbah kepada tumbuhan cabai, ia akan menyebabkan cabai itu berasa pedas. Air yang sama juga kalau disiramkan kepada misalnya pokok tebu, kan, dia akan menghasilkan rasa yang manis pula. Tadi cabai pedas, kan, sedangkan pada pohon tebu dia jadi manis. Kalau disiram kepada pohon bakawali, pahit pula. Sedangkan air yang sama, tanah yang juga hampir sama, kan, makanan yang diperolehi daripada tumbuh-tumbuhan ini pun biasanya daripada sumber jenis yang sama juga, tetapi hasil daripada rasa-rasa yang kita rasa, yang kita sebutkan tadi. Kalau cabai biasanya kita akan rasa dia pedas, kalau tebu kita akan rasa dia manis, kan, kalau pokok bakawali kita akan rasa dia pahit, kan, ada pokok yang tak rasa apa-apa, kan. Ini sebenarnya menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa ke atas sesuatu. Begitu jugalah ada kalangan makhluk yang disebut sebagai makhluk hayawan. Makhluk hayawan ni special, tuan-tuan, pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Kenapa? Dia lebih sikit daripada makhluk tumbuh-tumbuhan tadi. Makhluk yang dikenali sebagai hayawan ini dia boleh bergerak ke sana kemari, kan? Kadang-kadang dilengkapi dengan kelengkapan diri. Ada yang mempunyai sengat, ada yang mempunyai duri, ada yang mempunyai taring, ada yang mempunyai kuku yang sangat tajam, kan? Dan mempunyai tenaga yang kadang-kadang kekuatannya mengatasi kekuatan manusia itu sendiri, kan. Keberanian dia pun sama juga. Kadang-kadang kita tengok ada di kalangan hayawan itu beraninya lebih mengatasi daripada keberanian yang ada pada manusia. Jadi makhluk hayawan ini pun sebenarnya mempunyai kelebihan-kelebihan yang tertentu. Walau bagaimanapun kita tak tengok makhluk hayawan ini walaupun dilengkapi dengan macam-macam pendinding kepada diri mereka, tapi kita tak tengok makhluk-makhluk hayawan ini boleh membina bangunan yang tinggi, bina rumah banglo, bina reban ayam. Contoh, kalau dia ayam, dia buat reban dia sendiri. Kalau kambing, dia buat kandang dia sendiri. Tak ada, melainkan tempat tinggal dia itu dibina oleh makhluk yang bernama manusia. Makhluk yang bernama manusia. Jadi walaupun makhluk hayawan ini dia ada segala-galanya, kan, mempunyai keistimewaan seperti yang kita sebutkan tadi, tetapi dia tidak mempunyai kemampuan untuk membina tamadun, membina kehidupan yang maju untuk golongan hayawan ini. Sebab tu walaupun gajah kita tengok badan dia besar,
dia boleh digunakan untuk mengangkat kayu balak saja. Tak adalah kita tengok sekumpulan gajah dapat projek untuk membina bangunan sekolah misalnya, membina banglo di satu taman misalnya, walaupun dia mempunyai kekuatan yang hebat, kan? Dia hanya boleh untuk tertentulah, kan? Contohnya kalau misal kata dia ada keinginan untuk makan, kan? Dia ada keinginan, dia akan berusaha untuk mencari makan kalau sekiranya dia lapar, kan? Kalau dia berasa dia nak kepada pasangan, jadi kalau dia berkeinginan untuk berkahwin, dia akan carilah pasangan yang berlainan jantinanya, kan? Kalau jantan, dia akan carilah pasangan daripada kalangan betina, kan? Maksudnya dia ada keinginan, ada kemahuan untuk mendapat keperluan dalam kehidupan dia. Tetapi dia tidak boleh, tidak berkemampuan untuk nak membina suatu tamadun yang kita tengok macam-macam sekarang ni di dalam dunia ini. Dan kalau kita tengok kepada makhluk manusia pula, kan? Manusia ni hebat, walaupun tubuh badannya kerdil, walaupun kita manusia ni tidaklah kuat sangat, kan? Tidak kuat kita ni manusia ni. Kita ni kalau penat, kita tak nak kerja dah. Kita tak nak dah buat apa-apa, melainkan kita nak rehat, nak tidur. Kalau kita mengantuk, kita akan cari bantal, ataupun kita nak tidurlah. Kalau kita lapar, kita akan cari makanan. Dan kalau kita sakit, kita tak mau buat apa-apa dah. Kita nak duduk rehat saja, kan? Manusia walaupun begitu sifatnya, tetapi Allah kurniakan keistimewaan makhluk manusia ni berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain, iaitu akal. Dengan akal, manusia menjadi orang yang hebat, kan? Boleh mencipta macam-macam peralatan yang canggih. Walaupun manusia tidak berkeupayaan untuk terbang, tapi dia boleh mencipta alat yang akhirnya boleh menerbangkan dirinya dan kalah kalau nak banding dengan burung. Kalau tak ada alat tu, kita tak boleh nak terbang seperti burung, kan? Begitu juga manusia kalau nak berenang tak boleh lawan dengan ikan. Tapi dengan akal yang manusia Allah kurniakan kepada manusia, akal ni tadi fikir macam mana cara untuk kita boleh menyelam, berenang seumpama ikan. Sehinggalah akhirnya terciptalah alat kapal selam yang membolehkan kita berenang sampai ke tempat yang ikan pun tak boleh sampai. Begitulah juga dengan apa lagi, pemandangan kita, ya, dalam konteks biasa pemandangan kita ni boleh lihat setakat kemampuan mata kita nampak, tetapi dengan akal kebijaksanaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita manusia, kita dapat mencipta satu alat yang boleh kita nampak sampai tu dekat apa planet mana, kan? Pemandangan kita lebih jauh daripada cahaya boleh sampai. Misalan kita sebut ni disebabkan apa? Disebabkan akal yang Allah kurniakan kepada kita manusia. Akal lah yang menyebabkan kita ni jadi berbeza dengan kehidupan makhluk-makhluk yang lain. Tetapi pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian, akal yang Allah kurniakan kepada kita manusia ini bukan sekadar untuk kepada perkara-perkara tadi sahaja, tapi ia lebih, tujuan dia lebih lagi daripada itu, iaitu kemuncak kepada tujuan Allah kurniakan akal kepada kita manusia ini ialah supaya kita dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kemuncak kepada kurniaan akal kepada manusia, sehingga manusia itu menjadi makhluk Allah yang sangat istimewa berbanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Ya? Jadi pelajar-pelajar yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian, berkaitan dengan apa yang Ustaz sebutkan tadi, kelebihan yang dimiliki oleh kita manusia berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain ialah kerana kita makhluk manusia dikurniakan akal. Dikurniakan akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau untuk kita nak mencapai kedudukan kita berbeza berbanding dengan makhluk-makhluk tadi, kita kena buat lebih lagi. Sebagaimana apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin, Allah tidak menciptakan kita manusia melainkan supaya kita menjadi orang yang boleh
melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita mungkin boleh jadi orang yang hebat, berjaya mencipta berbagai-bagai alat kelengkapan yang canggih, tapi Allah tidak sekadar melihat kehebatan manusia boleh buat itu, buat macam-macam untuk memenuhi kesenangan hidup di dalam dunia ini saja, tapi sebenarnya kita juga kena buat persiapan untuk menjalani kehidupan kita di alam akhirat sana. Kenapa? Kehidupan di dunia ini hanyalah sementara saja. Dia ada tempoh. Mungkin ada orang dapat sampai hidup umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kan? Kalau dia hebat sangat pun mungkin dalam tempoh masa dia hidup itu sajalah dia dapat memanfaatkan segala perkara ciptaan yang telah dilakukan itu. Tapi untuk kehidupan di hari akhirat, kita sebenarnya akan menjalani kehidupan di hari akhirat untuk selama-lamanya, tidak ada tempoh lagi. Sebab itu orang yang paling cerdik dalam dunia ini ialah orang yang bekerja, buat apa-apa untuk habuan hidup di dunia ini, tapi dalam masa yang sama dia tidak melupakan bahagian kehidupannya di hari akhirat. Contohlah pelajar yang dirahmati Allah sekalian, pelajar dalam tempoh sepanjang tempoh berada di Politeknik Port Dickson ini, lebih kurang dalam 3 tahun. Pelajar menguasai pelbagai ilmu dan kemahiran sehingga pelajar boleh mencetuskan berbagai-bagai inovasi ketika tempoh pelajar belajar di sini, kan? Dan yang paling bijak ialah bila pelajar menghasilkan sesuatu perkara yang baru ataupun pelajar menguasai pelbagai kemahiran dalam kehidupan pelajar ni, pelajar tidak melupakan tanggungjawab kita sebenarnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kan? Ini yang sebenarnya yang paling Allah nak tengok. Kalau sekadar boleh mencipta peralatan-peralatan yang canggih dan hebat, kita dapat menjadi orang yang bijak dengan kemahiran dan ilmu yang kita dapat di dunia ini, tetapi dalam masa yang sama kita tak ingat tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Tak buat perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling mudah contoh kita dalam konteks sebagai pelajar ni, bukanlah kita nak kena buat yang berat-berat pun, paling tidak kita kena sembahyang. Ya, sembahyang itu memang dituntut kepada kita yang menjadi orang Islam lakukan. Ya, sembahyang ni bukan kata berat, kan? Sembahyang ni sesuatu yang tak mengambil masa lama pun, daripada tempoh 24 jam. Allah berikan masa pada kita sehari semalam, kita ambil masa sembahyang, bergantunglah kepada lama mana masa, dan kebiasaannya kita gunakan masa untuk sembahyang tak adalah sampai lama sangat, biasanya 5 minit hingga 10 minit satu-satu waktu. Kalau 5 waktu baru 50 minit, kita katalah baru dalam sejam saja daripada 23 jam. Okay? Sebab itu Ustaz berpesan, menasihatkan kepada pelajar-pelajar, so dalam usaha kita menjadi orang yang bijak, orang yang berilmu, akhirnya boleh menghasilkan inovasi dalam kehidupan kita macam-macam, tapi jangan sampai kita tidak menunaikan ibadat solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan, keberkatan daripada setiap yang kita perolehi itu, kan, mestilah tidak mengkesampingkan perkara-perkara yang telah menjadi kewajipan kepada kita sebagai hamba Allah untuk ditunaikan. Kan, kewajipan untuk tempoh belajar sekarang ini ialah menunaikan solat, itu baca Quran, kan, melakukan perkara-perkara yang baik, berakhlak baik sesama rakan yang belajar bersama dengan kita, berakhlak baik dengan pensyarah-pensyarah kita, berakhlak baik dengan semua orang, asalkan dia manusia, tak kira kita kenal dia ataupun kita tak kenal dia, kan? Itulah sebenarnya yang menjadi tanggungjawab dan kewajipan kepada kita sebagai manusia di dunia ini. Selain daripada kita berusaha untuk nak mendapatkan habuan kehidupan kita di dunia ini, jangan sampai kita mengabaikan persiapan kehidupan kita di hari akhirat. Kan?
Di dunia ini kalau kita mungkin na'udzubillahi min zalik tak capai apa yang kita inginkan, tapi itu bukan titik tolak bahawa pelajar sudah gagal dalam kehidupan. Mungkin kita tak dapat apa yang kita nak di sini, tapi dalam perkara lain kita boleh usahakan dan insya-Allah boleh berjaya juga. Tapi kalau kehidupan di hari akhirat misalan, kalau kita tak dapat apa yang sepatutnya kita nak, dengan siapa kita nak meminta pertolongan? Kita nak minta tolong daripada ibu bapa, ibu bapa pun masa tu ada masalah, ada masalah juga. Macam mana dia nak bantu orang lain? Kita nak minta bantuan dengan kawan-kawan lagilah kan. Adik-beradik pun tak boleh nak tolong, apatah lagi kawan-kawan kan. Dengan siapa lagi kita nak minta bantuan kalau sekiranya kita mendapat kesusahan semasa kehidupan di hari akhirat nanti, kan? Nak minta tolong dengan nabi, rasul. Semua nabi, semua rasul pun tidak mendapat keizinan untuk memberi pertolongan kepada sesiapa pun waktu di hari akhirat. Kecualilah apabila kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan kepada umat dia. Memberi pertolongan kepada umat dia. Makanya sebab itulah bila kita berkesempatan menjalani kehidupan di dunia ini, kita kena akur, kena patuh, kena taat kepada apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kan? Antaranya apa? Antaranya solat. So hari ini Ustaz nak kongsi sedikit dengan pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian berkaitan dengan solat. Solat ya. Sebab apa solat? Kerana solat adalah satu-satunya ibadat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam terima bukan melalui wahyu. Solat adalah satu-satunya ibadat yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui jemputan khusus Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempena peristiwa apa? Peristiwa yang kita selalu buat sambutan berkaitan dengan peristiwa ni, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kan? Peristiwa Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi dibawa menaiki sampai ke langit pertama hingga ke langit yang ketujuh dan melepasi sehingga ke Sidratul Muntaha. Hanya kerana Allah Subhanahu wa taala nak bagi hadiah special kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu apa? Hadiah dia sembahyang, pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian, ya. Dan Nabi bawa mesej, Nabi bawa hadiah yang Nabi terima itu bila sampai di langit yang ketujuh. Asalnya Allah menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang sebanyak 50 waktu. 50 waktu. Nabi tak apalah, Nabi memang tak ada hal, Nabi boleh buat sembahyang 50 waktu. Kan? Sebab tu bila Nabi nak turun berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, kita pun kena berterima kasih kepada Nabi Musa alaihissalam, kerana Nabi Musa alaihissalam lah yang menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa balik semula dengan Allah Subhanahu wa taala, minta tolong kurangkan sedikit, kan? Dia kata kerana sembahyang 50 waktu ni berat, berat untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk lakukan, kan? 50 waktu turun, jadi sehinggalah sampai 5 waktu saja sekarang ini. 5 waktu saja, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. 5 waktu je. Tapi diberi ganjaran sebanyak 50 waktu juga. Ini special kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita buat 5 waktu je solat sehari semalam, tapi Allah menulis ganjaran pahala sebanyak 50 waktu, seolah-olah kita ni melaksanakan 50 waktu juga sembahyang sehari semalam, ya. Kemudian Nabi berpesan kepada kita umat dia jangan tinggal sembahyang, kan? As-salatu imaduddin, sembahyang itu adalah tiang agama, kan?
Man aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan sembahyang maka dialah orang yang mendirikan agama, yang jaga agama. Wa man tarakaha, siapa yang tak sembahyang, siapa yang tinggalkan sembahyang, kan? Faqad hadamaddin, maka dialah orang yang meruntuhkan agama, kan? Dalam kajian menyebut di Malaysia ini lebih kurang 19 juta orang Islam, ya. 61% berbanding dengan orang bukan Islam. 61% orang Islam. Maknanya di Malaysia ini yang lebih dominan ialah orang Islam. Tapi kajian menunjukkan daripada 61%, lebih kurang 61% ni lebih kurang 19 juta lah orang Islam keseluruhan. Tapi daripada 19 juta ni hanya 23% saja yang sembahyang, sembahyang bukan kata sembahyang cukup 5 waktu, yang kata ada rekod sembahyang lah, mungkin 4 waktu, mungkin 3 waktu, tapi tidak cukup 5 waktu, tapi ada rekod sembahyang. Berapa pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian, kan? Dalam kajian menunjukkan bahawa daripada 19 juta itu lebih kurang dalam 3 juta, 3.7 juta lebih kurang yang mendirikan sembahyang. So kalau kita lihat kepada angka ini memang sangat membimbangkan, kan, di mana orang-orang Islam ramai yang tak sembahyang. Kan sebab itu kalau kita tengok bila ramai orang Islam tidak sembahyang, kan, Islam tu nampak macam memang tak kuat lah, kan? Sebab kekuatan sebenarnya orang Islam ini ialah pada sembahyang. Kekuatan orang Islam ni kita boleh tengok pada sembahyang. Kalau orang Islam tak sembahyang, apa beza dia dengan orang kafir? Kan, al-farqu bainar rajuli tarkus solah, kan? Perbezaan antara kita dengan orang lain ialah orang yang meninggalkan sembahyang, kan? Perbezaan antara seseorang dengan seseorang yang lain ialah apabila dia sembahyang. Kalau dia tak sembahyang, apa beza dia dengan orang kafir? Sama jugalah, kan? Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan manusia ni Allah bagi akal. Tapi kalau sekiranya manusia ni tak gunakan akal dia, kan? Kalau manusia ni tak gunakan akal, sepatutnya dengan akal ni tadi mengangkat darjat dia lebih daripada makhluk-makhluk yang lain. Tapi kalau sekiranya dia tak menggunakan akal dia, patut kena sembahyang contohnya, tapi dia tak sembahyang, kan? Dapat dah masuk ke pusat pengajian tinggi, ada akal lah tu, tapi bila bab melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dilihat macam dia ni tak ada akal. Sebab apa? Sebab tak sembahyang, tak menunaikan lain perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita manusia. Allah menyebutkan perkara ini, ulaika kal an'am, mereka itu seumpama binatang. Seumpama binatang, kan? Lahum qulubul la yafqahuna biha, ada hati tapi tak mau ambil faham ayat-ayat, tak nak faham nasihat-nasihat, tak mau dengar nasihat-nasihat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ada mata tapi tak mau, ada mata tapi tak mau melihat kepada tanda-tanda kekuasaan dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ada telinga tapi tak mau dengar. Orang bagi nasihat buat je, buat macam tak ada dapat sebarang nasihat, kan? Jadi ustaz pesan juga sebenarnya kepada diri ustaz yang bercakap, begitulah juga pesan ini untuk pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian, kan? Jadi Allah yang suruh kita ni menunaikan solat. Nabi pun tunai solat, kan? Nabi tu orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pun solat. Kita ni orang biasa-biasa saja, kan? Tak ada siapa pun kenal kita. Sebab tu jangan sampai kita hidup, kita menjalani kehidupan di dunia ini, kita buat apa-apa pekerjaan pun, kita sibuk macam mana sekalipun, tapi sampai kita tak solat, kan? Jangan sampai tak solat. Sebab apa? Orang yang tak solat ini Allah menyifatkan dia sebagai orang ini seperti binatang. Kal an'am. Kalau kita sebut binatang ni, kalau nak sedap bubuh babi terus lah, kan?
Kalau sebut arnak, sebut kucing, kita tak berasa geli sangat. Tapi kalau sebut babi, wah, kita rasa berat ni ustaz ni cakap ni babi. Yalah, memang kita nak sebut kalau nak guna lebih teruk seperti binatang, ataupun kita sebut seperti babi. Seperti babi itu berat sikit. Kan? Balhum adal. Bahkan lebih teruk daripada babi. Babi itu walaupun kita tengok dari segi hukum dia najis mughalazah, walaupun muka dia hodoh, kan? Tapi dia mati, Allah tak tanya dah, tak ada dah malaikat mungkar nangkir akan datang kepada babi-babi yang telah meninggal dunia ini. Ditanya kepada babi, engkau sihat tapi kenapa engkau tak taat kepada perintah Allah? Tak ada. Allah tak akan utuskan malaikat mungkar dan nangkir datang kepada babi walaupun dia babi. Kan? Walaupun dia babi. Dia tidak akan berhadapan dengan soalan-soalan di alam barzah. Sebab babi tidak termasuk dalam makhluk yang dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan perintah Allah seperti solat. Yang dipertanggungjawabkan untuk solat kita manusia. Pasal apa? Kita ada akal. Kita ada akal. Sebab tu menjadi kewajipan kepada kita untuk solat. Kan? Kecualilah kalau dia ada beberapa perkara berikut. Dia tak payah semayang. Kan? Apa antara contohnya? Dia orang gila. Orang gila tak wajib menunaikan semayang. Dia tidak ada taklif. Tak boleh kita cakap berdosa awak tak semayang sedangkan dia gila. Hari Jumaat orang gila tak semayang Jumaat. Kita tak boleh cakap orang gila ni berdosa sebab tak semayang Jumaat. Sebab dia tidak termasuk dalam perkiraan orang yang diwajibkan kena menunaikan solat. Sebab dia gila. Yang kedua, siapa lagi orang yang terlepas daripada tanggungjawab menunaikan solat ni? Contoh dia, kanak-kanak yang belum mumayyiz, yang belum baligh. Sebab tu dalam syarat wajib menunaikan solat tu dia tulis akil baligh. Maksudnya orang yang berakal, orang yang dah cukup umur, kan? Sebab tu orang yang gila, yang tak ada akal tak wajib. Tak wajib menunaikan solat. Jadi kalau orang gila dia tak semayang, selamatlah, kan? Dia tidak dipertanggungjawabkan kenapa dia tak semayang. Yang kedua, yang belum mumayyiz, kan? Yang belum mumayyiz. Kita tengok adik kita tu tak semayang. Kita tak boleh cakap kita tak semayang sebab adik pun tak semayang. Adik tak semayang sebab dia belum mumayyiz, dia belum baligh. Pelajar-pelajar ustaz sekarang ni semuanya dah baligh, dah masuk SEM 1, kan? SEM 1 ni maknanya sudah lama mencapai umur baligh, maka tidak mesti kena semayang. Dan yang ketiga, siapa orang yang tak payah semayang, tak diwajibkan semayang ni? Orang kafir. Orang kafir tak wajib atas dia semayang. Semayang pun tak jadi apa-apa. Kalau orang kafir itu semayang, Allah tak nilai pun semayang dia tu. Pasal apa? Sesuatu amalan yang dilakukan hanya akan dapat nilaian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, asasnya mesti beragama Islam. Mesti Islam, kan? Kalau dia bukan Islam, apa saja kebaikan yang dia buat semuanya tidak dapat apa-apa nilaian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Talib sayang Nabi, jaga Nabi. Sayang Nabi lebih daripada anak-anak dia, kan? Kasih dia kepada Nabi, Nabi ni anak saudara dia je, kan? Tapi dia punya kasih, dia punya sayang melebihi daripada anak-anak dia. Dia jaga Nabi, dia sanggup merisikokan nyawa dia demi mempertahankan Nabi, sedangkan dia tidak Islam. Satu-satunya orang bukan Islam dalam dunia yang mempertahankan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan ajaran Islam, jawapan dia ialah Abu Talib. Abu Talib, dia bukan Islam. Kalau selalunya orang bukan Islam ni dia tak boleh bersetuju dengan ajaran yang selain daripada apa yang dia sedang anuti, kan? Berbeza dengan Abu Talib. Kalau kita baca sirah, Abu Talib ni sanggup menggadaikan nyawanya demi mempertahankan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika orang-orang besar daripada kalangan kafir Quraisy berjumpa, kan? Berjumpa dengan Abu Talib, berbincang dengan Abu Talib.
kemudian menyatakan lepas ni kami tidak peduli apa yang akan berlaku kalau sekiranya Nabi kita masih meneruskan aktiviti dakwah dia. Kami tak peduli dah, kalaupun kami terpaksa membunuh dia, kami tak peduli dah. Abu Talib bila dengar ancaman daripada orang-orang kafir Quraisy ketika itu, dia pun sudah ada rasa bimbang. Jangan-jangan kalau sekiranya dia tak bagi nasihat, nanti akan dilakukan sungguhlah oleh orang yang bagi tahu ni tadi. Lalu bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik ke rumah, Abu Talib panggil Nabi kita. Kemudian dia minta dengan Nabi kita supaya berhentilah daripada buat kerja dakwah ni. Sebab apa? Orang kampung marah dah ni. Orang kampung semua marah dekat Nabi. Jadi eloklah Nabi berhenti buat kerja dakwah ni supaya Nabi tidak diperlakukan apa-apa sampai kena bunuh. Kan? Ni kebimbangan Abu Talib kepada keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa jawapan Rasulullah? Jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dengar pujukan daripada bapa saudaranya, Abu Talib, dia kata, wahai bapa saudaraku jangan bimbanglah. Tak payahlah kisah akan pekerjaan dakwah yang dia buat ini. Ya, sekalipun mereka itu letakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, semata-mata supaya aku menghentikan kerja menyebarkan dakwah Islam ini, aku tidak akan berhenti sekalipun aku terpaksa berhadapan dengan kematian. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut begitu, bapa saudaranya Abu Talib terus menyebutkan, kalau begitulah prinsip pendirian kamu terhadap apa kamu lakukan dan tidak ada kebimbangan walaupun nyawa kamu diancam, kalau begitu Muhammad kau teruskan. Sambunglah balik buat kerja dakwah tu. Pak Cik akan bersama dengan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Cik akan mempertahankan Rasulullah daripada sebarang perlakuan yang tidak diingini berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun nyawa Pak Cik terancam, mungkin akan dibunuh oleh orang-orang kafir ini, kan? Itu maksudnya kesayangan Abu Talib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak banding dengan kita sayang kepada Rasul, rasanya hebat lagi kasih dan sayang Abu Talib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kerana Abu Talib tidak Islam, kebaikan dia, pengorbanan yang dilakukan untuk mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapat nilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mati sebagai seorang yang tidak beriman kepada Allah, tidak mengikut ajaran Rasul, dan Abu Talib ditempatkan di dalam neraka walaupun dia baik. Walaupun dia ni orang yang sangat tinggi pengorbanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi silap asasnya bukan Islam. Kalau dia Islam, sebab itulah dekat-dekat nak wafat Abu Talib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lagi membisikkan kepada bapa saudaranya, wahai bapa saudaraku, ucapkanlah kalimah la ilaha illallah, nanti aku akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di atas apa kebaikan yang pak cik buat selama ini kepada dia. Kan? Nabi masih lagi berharap bapa saudaranya mengucapkan kalimah syahadah saat-saat hampir nak mati itu. Tapi akhirnya Abu Talib mati dalam keadaan tidak mengucap. Dalam sirah menyebutkan Abu Talib tidak mengucap dua kalimah syahadat. Maka itu sebab kerana dia tidak Islam, maka dia juga akan menerima ganjaran balasan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi disebabkan dia ni baik dengan Rasulullah, dia ni menyokong perjuangan Rasulullah walaupun dia tidak Islam, dia sanggup mengorbankan dirinya walaupun mungkin akan terdedah dengan kena bunuh, kan? Allah ringankan azab untuknya. Diberi keizinan memakai sepatu nanti di dalam neraka. Itu pun
dalam riwayat menyebutkan walaupun azab yang paling ringan dikenakan kepada Abu Talib, kan? Tapi azab yang ringan itu pun juga sampai menggelegak, kan, otaknya. Jadi sebab itu kepada pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian, jangan sampai tidak semayang. Kita nak maju, kita nak jadi orang yang berilmu, silakan. Kan? Memang Islam pun suruh kita sebagai orang Islam menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang hebat, boleh mendapat memiliki segala-galanya di dalam dunia ini. Nak jadi orang kaya boleh, nak pakai nanti kalau dah kaya nak beli rumah besar boleh, kan? Nak pergi melancong, kalau misal kata nanti kita banyak duit nak pergi melancong seluruh dunia boleh, kan? Tak ada masalah, ya. Tapi jangan sampai kita tidak solat. Baik, jadi apa yang Ustaz nak kongsikan sedikit lagi, kenapa Ustaz selalu sebut tentang solat ini, kan? Yang pertama tadi kerana solat ini lambang kepada kitalah antara orang yang mendirikan agama. Dalam konteks dunia kita hari ini, kita tengok orang kafir tidak berhenti-henti buat perencanaan untuk menjatuhkan Islam. Sikit-sikit kita dengar cerita mereka membuat karikatur menghina kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Agak lega sikit nanti dia buat lagi perkara-perkara yang nak tengok orang Islam ni ada tak perasaan sensitiviti terhadap agama. Kalau dia buat sesuatu, didapati orang Islam rupanya marah, dia rehat dulu. Dia biarkan dulu. Nanti bila dah berlalu beberapa tempoh, dia akan cuba timbulkan balik semula. Nak tengok adakah di kalangan orang Islam yang masih sensitiviti, yang masih ada sen lah kepada agamanya apabila orang bukan Islam buat sesuatu terhadap agama Islam, kan? Jadi kita jangan termasuk dalam kalangan orang yang cuba nak meruntuhkan agama kita, agama Islam, kan? Kalau tak semayang ertinya termasuk. Janganlah marah kepada Yahudi yang bunuh orang Islam dalam dunia ni. Janganlah marah kepada orang kafir yang buat penindasan, yang membuat kekacauan kepada negara-negara orang Islam, melakukan ketidakadilan kepada kawan-kawan kita, saudara kita di negara dalam dunia ini, kan, yang Islam, ya. Sebab orang yang tak sembahyang tu sendiri sebenarnya dia termasuk dalam kumpulan orang yang melakukan perkara-perkara yang kita sebut tadi, tidak adil kepada orang Islam, menindas orang Islam, membunuh secara tanpa peri kemanusiaan orang Islam. So kita jangan masuk dalam kumpulan tu. Maksudnya sembahyanglah. Yang kedua, kerana sembahyang ni adalah rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang kedua, kan? Rukun Islam yang pertama mengucap 2 kalimah syahadat. Sembahyang merupakan rukun Islam yang kedua, kan? Dan yang ketiga, sembahyang adalah ibadat yang pertama diwajibkan oleh Allah ke atas setiap Muslim yang mukallaf. Satu-satunya ibadat yang pertama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang Islam yang mukallaf, ya, yang sudah balik, yang berakal, kan? Ni ibadat yang pertama. Okey, solat juga sebenarnya solat yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu sebanyak 50 waktu. Bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada masalah pun untuk nak menunaikan sembahyang sebanyak 50 waktu itu. Tapi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun kemudian bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, lalu Nabi Musa alaihi salam bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa hadiah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, kan? Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menghadiahkan kepada aku dan umatku sembahyang sebanyak 50 waktu. Lalu Nabi Musa alaihi salam menasihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpalah semula dengan Allah Subhanahu wa taala supaya minta dikurangkan sembahyang daripada 50 waktu itu.
Sebab apa? Sebab Nabi Musa alaihissalam tahu bahawa kalau 50 waktu yang diwajibkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kita pasti tak akan mampu untuk melakukannya, kan? Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa semula dengan Allah Subhanahu wa taala berulang alik sebanyak 9 kali, sehinggalah dikurangkan sebanyak daripada 50 waktu menjadi 5 waktu sahaja, kan? Walaupun begitu, kalau kita menunaikan sembahyang sebanyak 5 waktu sehari semalam pun, tapi Allah menilai sebagai kita telah menunaikan sembahyang sebanyak 50 waktu juga. Ini istimewa yang Allah kurniakan kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu, pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian, kita juga kena mengucapkan terima kasih kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau tidak, jenuh kita nak kena sembahyang 50 waktu sehari semalam. Bayangkan, kita dalam sehari semalam ada 24 jam saja. Kalaulah sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, kemudian yang memujuk Rasulullah supaya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya dikurangkan sembahyang daripada 50 waktu sehingga menjadi 5 waktu, artinya kita kena sembahyang setengah jam sekali, sembahyang 1 waktu. Setiap setengah jam sekali kita kena sembahyang 1 waktu untuk nak mencukupkan bilangan 50 waktu. Sebab itu pelajar-pelajar, ustaz yang dirahmati Allah sekalian, keistimewaan apabila Allah Subhanahu wa taala menerima permohonan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada 50 waktu menjadi 5 waktu, maka kita janganlah tinggalkan ibadat solat ini. Kemudian yang seterusnya, kenapa ustaz menyebut tentang keistimewaan ibadat solat ini? Iaitu yang seterusnya, kerana ibadat solat ini merupakan ibadat yang pertama yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Kalau sekiranya amalan solat ini baik, maka kita akan mendapat kejayaan. Kalau sebaliknya, kalau ibadat solat yang dilakukan itu rosak, kan? Ibadat solat yang dilakukan itu rosak, maka dia akan mendapat kerugian. Kan? Apatah lagi kalau sekiranya tak sembahyang. Kalau tak sembahyang lagi teruklah. Orang yang sembahyang pun kalau dia tak buat ibadat solat itu dengan betul-betul, dia juga akan mendapat kerugian. Ini kan pula kalau sekiranya dia tidak solat. Sebab itu ustaz berpesan sangat-sangat kepada pelajar-pelajar ustaz supaya jangan tinggal ibadat solat ini. Sibuk macam mana pun kita dalam konteks kita sebagai pelajar, menimba ilmu untuk mendapatkan segala kemahiran di alam apa kita belajar di Politeknik Port Dickson ini, jangan sampai kita tak sembahyang. Andai kata kita berjaya dapat apa yang kita nak, menguasai pelbagai macam kemahiran kita selama kita berada di Politeknik Port Dickson ini, tapi kalau tak sembahyang, tidak ada makna kemahiran-kemahiran yang pelajar-pelajar kuasai itu, kan? Sebab apa? Sebab sejarah yang berlaku kepada umat-umat dulu, walaupun mereka berjaya dalam bidang kerjaya di dunia ini, tapi kerana mereka ni engkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah telah membinasakan mereka dengan hinanya sekali. Contoh dia Raja Namrud. Ustaz bawa contoh Raja Namrud ini. Raja Namrud ini, pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian, adalah seorang pemimpin hebat, menguasai dunia, timur barat dunia, kan? Bukan menguasai negeri kecil saja. Dia menguasai dunia daripada timur sehinggalah ke barat. Berlawan tak pernah kalah. Hebat dia ni. Tapi kerana dia ni engkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah telah membinasakan dia dengan penuh kehinaan. Walaupun dia ni seorang yang sangat gagah, tak pernah kalah dalam peperangan, tapi Allah membinasakan Raja Namrud ini dengan mengutuskan seekor nyamuk saja. Nyamuk tu pula nyamuk yang sudah tua, kan? Bukan nyamuk yang sado. Nyamuk yang sudah tua, mata pun tak berapa nampak, kaki pun tempang. Nyamuk ini tiba-tiba Allah mengutuskan supaya membinasakan Raja Namrud. Tengok, walaupun dia hebat jadi pemimpin dalam dunia, tapi kerana engkar kepada perintah Allah, Allah telah binasakan dia. Begitu juga kalau kita tengok siapa dia? Kaum Ad, kaum Samud contohnya.
Kaum Ad, kaum Samud ni Allah bagi dia kebijaksanaan dan juga kekuatan luar biasa, kan? Kehebatan mereka, kaum Ad dan kaum Samud ni, kalau dia nampak bukit-bukit batu, dia kata bagus ni bukit batu ni sebab dia boleh buat banglo. Dia boleh buat banglo. Dia tak perlu kepada mesin tadana untuk nak macam mana nak membelah bukit-bukit batu tu. Kerana mereka berkemampuan untuk membelah bukit batu tu dengan kudrat mereka sendiri. Tak perlu guna mesin, tak perlu guna alat-alat yang canggih. Zaman beribu-ribu tahun dulu mana ada mesin-mesin untuk nak belah batu, belah bukit ni, kan? Melainkan mereka menggunakan kekuatan yang Allah anugerahkan kepada mereka. Mereka juga mempunyai kebijaksanaan. Nanti kalau sekiranya pelajar berkesempatan mempunyai duit yang banyak, kan, cubalah pergi berjalan berziarah ke kawasan Madain Soleh. Sampai hari ini binaan yang dibina oleh kaum Ad dan kaum Samud masih ada. Sedangkan kaum Ad dan Samud itu telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala beribu-ribu tahun dulu, kan? Sebab apa? Sebab keengganan mereka. Kerana mereka ni melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mereka ni hebat, walaupun mereka ni cerdik, tapi disebabkan keingkaran mereka kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah telah membinasakan mereka dengan mudah saja, hanya dengan mengutuskan satu suara yang sangat kuat sehingga memecahkan jantung-jantung mereka yang menyebabkan mereka mati. Allah mengutuskan ribut taufan sehingga menerbangkan segala-galanya sehingga menyebabkan akhirnya mereka pun mati, kan? Begitu juga kalau kita tengok Korun ni, Masya Allah lah, kaya punya Korun ni, kan? Sampai hari ni kalau kita sebut kekayaan, tidak ada orang yang boleh mengatasi kekayaan Korun. Korun ni sangat kaya, kan? Sangat kaya Korun ini sehingga dikatakan kenderaan yang membawa kunci-kunci simpanan harta Korun ini beratus-ratus ekor. Beratus-ratus ekor dia bawa kunci saja. Bayangkanlah berapa banyak kunci itu. Kunci khazanah harta Korun ini. Tapi kerana Korun ini engkar kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak beriman dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala telah membinasakan Korun bersama dengan hartanya. Fir'aun pun hebat, mempunyai ratusan ahli sihir. Ahli sihir ni makan gaji dengan Fir'aun. Kalau nak kiranya ahli-ahli sihir yang ramai ni, mungkin dia boleh buat mesyuarat untuk menjatuhkan kerajaan Fir'aun. Tetapi kerana hebatnya Fir'aun, ratusan ahli sihir ini tak dapat buat apa-apa untuk nak menumbangkan kerajaan Fir'aun. Sebaliknya terpaksa bekerja dengan Fir'aun, makan gaji dengan Fir'aun, kan? Tapi kita tengok bagaimana akhirnya kesudahan kehidupan Fir'aun dan orang-orang yang bersama dengan Fir'aun, yang mempunyai bilangan tentera yang sangat ramai. Kalau difikirkan dari segi akal, takkan ada dah suatu kuasa yang boleh mengalahkan Fir'aun. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa. Orang yang ingkar, orang yang sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah telah binasakan dia dengan mudah juga, kan? Fir'aun, kalau kita tengok sejarah dia dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditenggelamkan dalam air yang lembik saja. Tak perlu pun nak diutuskan satu orang yang lebih hebat daripada Fir'aun, yang mempunyai kekuatan bilangan tentera yang lebih ramai daripada tentera-tentera Fir'aun, akhirnya berlawan. Kalau kita buat contoh, berlawan siang malam selama sebulan tak berhenti-henti, kan? Tiba-tiba akhirnya Fir'aun penat, tentera dia pun semua penat sebab dah berlawan tak berhenti-henti siang malam ni, tak makan tak minum, akhirnya penat. Akhirnya selepas penat itu semuanya telah dibunuh oleh pasukan tentera yang lebih gagah itu. Kita akan cerita bahawa Fir'aun dikalahkan disebabkan kerana yang lawan dengan dia itu lebih hebat daripada Fir'aun. Sedangkan apabila Allah Subhanahu Wa Taala nak membinasakan Fir'aun dengan cara yang hina, mudah saja, tak payah Allah utuskan orang yang lebih hebat, lebih handal, lebih sado daripada Fir'aun, orang yang lebih besar kuasa dia daripada Fir'aun. Memadai dengan Allah memerintahkan kepada air supaya menenggelamkan Fir'aun dan seluruh bala tenteranya. Ini disebabkan apa? Disebabkan tidak
beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu apa yang ustaz nak tegaskan, apa yang ustaz nak kongsikan kepada pelajar-pelajar sekalian, kejayaan di dunia kalau sekiranya kita tidak susuli dengan persiapan-persiapan bekalan kehidupan kita untuk hidup di hari akhirat, apa-apa yang kita perolehi di dunia itu tidak bermakna pun, kan? Tidak bermakna. Kita tak nak jadi macam tu. Sedangkan yang kita nak ialah kelebihan, apa-apalah kelebihan yang kita perolehi ketika hidup di dunia ini, bukan sahaja kita nak memanfaatkan semasa hidup kita di dunia sahaja, bahkan kita nak kalau boleh sampai nanti kita hidup di hari akhirat. Itulah yang paling terbaiknya, kan? Jadi sebenarnya ustaz nak kongsi banyak lagi, tapi ustaz rasa cukuplah sekadar ini dulu. Mudah-mudahan sedikit perkongsian yang ustaz kongsi bersama dengan pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, pelajar-pelajar dapat ambil manfaat, dapat sedikit pengajaran. Mudah-mudahan kita bertemu di lain masa untuk perkongsian yang lain pula, insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.